KPM. Cikgu. Ya. Saya rasa saya dah dapat lah cikgu tempat kita nak camping ni cikgu. Sesuai ke tu? Oh sesuai cikgu, ada kawasan lapang, lepas tu dia tak bawah pokok sangat cikgu. Okey, insya-Allah. Okey dah cikgu? Boleh, insya-Allah kita tengok dulu. So kita nak pergi camping lah ni? Jom. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada anda yang sedang menyaksikan Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Ini kita nak belajar ataupun kita nak ulang kaji bersama-sama dengan cikgu kita untuk subjek pelancongan dan rekreasi dengan topik kita adalah berkenaan dengan perkhemahan. Tapi sebelum tu cikgu, saya nak bawa cikgu pergi ke meja keramat saya cikgu. So cikgu boleh tinggalkan dulu beg. Kejap lagi kita pasang kemah kita kat sini cikgu. Okey, boleh. Untuk kita nak bercamping sama-sama. Itu dia. Baik. Ini dia. Cikgu, kita masih lagi belum menang cikgu. So kita nak kena sentiasa membudayakan norma baharu penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter macam yang kami lakukan. So kita pakai pelitup muka dan juga bersama-sama dengan kita ada gel pembasmi kuman ataupun hand sanitizer. Jadi cikgu boleh gunakan hand sanitizer cikgu. Okay. Alright, itu dia. Saya pula guna gel pembasmi kuman. Bila kita dah guna cikgu, kemudian kita boleh buka pelitup muka kita. Itu dia. Dan anda semua bila dah buka pelitup muka, jangan buang merata-rata sebab ada kuman ataupun bakteria yang telah kita dah guna kan. So masukkan dalam bekas kalau anda ada bekas, kalau tak ada boleh masukkan sahaja dalam saku anda. Dan kalau nak buang di tempat yang betul dalam tong sampah, jangan buang merata-rata. Baik cikgu, kita dah pun melakukan SOP, kita dah mematuhi segala SOP dan dalam masa yang sama juga cikgu, kita sekarang dalam road sambutan Hari Guru kan 16 Mei. Yang mana kita mendapat kiriman kad ucapan Hari Guru daripada pelajar-pelajar dari seluruh negara yang menghantarkan dari sudut kad berbentuk fizikal dan juga kad dalam bentuk e-kad. Tapi sebelum kita nak pick kad untuk dibaca, kita nak berkenalan dah dulu cikgu. Kan tak kenal maka tak cinta. Macam tu. Silakan cikgu. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Cikgu Armiza Dona Wirdawati binti Muhammad Razi. Boleh panggil saya Cikgu Dona. Saya daripada Kolej Vocational Langkawi, Kedah. Itu dia Cikgu Dona cikgu. Betul. Itu dia. Baik cikgu, cikgu datang naik feri ke cikgu? Naik feri kemudian naik kereta. Itu dia, 2 kenderaan nak sampai sini cikgu. Semata-mata nak bersama dengan kita semua pada pagi ini. Baik cikgu, macam saya sebutkan tadi, untuk sambutan Hari Guru, temanya berguru demi ilmu, bina generasi baharu, #terima kasih cikgu. Dan dekat saya ni kita ada kad fizikal untuk sambutan Hari Guru. Mungkin cikgu boleh pick cikgu yang mana cikgu berkenan untuk kita bacakan. Okey. Yang ni boleh? Yang tu kita dah baca lah tadi cikgu. Dah baca dah tadi. Okey, saya cari yang lagi elok. Okey. Yang ni menarik tertarik. Menarik tertarik. Kau memang the bomb cikgu Itu dia, warna orange begitu. Alright, ini ditulis terima kasih cikgu. Siap ada bling-bling, ada warna orange lagi. So kita nak buka. Dalam ni dia ada love, dia bagi love dekat cikgu. Itu dia, apa yang dia tulis? Dia tulis, terima kasih cikgu kerana memberikan saya ilmu, pengetahuan dan mendidik kami dengan baik dan yang cikgu bagi kepada saya, minta maaf atas yang telah saya buat kesalahan kepada cikgu. #terima kasih cikgu katanya. Siapakah gerangan yang hantar ni kita tak dapat nak bacakan sebab tidak disertakan nama cikgu. Tapi saya yakin dan percaya pelajar-pelajar kita ni memang semuanya menzahirkan rasa sayang dan kasih pada cikgu. Dalam masa yang sama juga cikgu, kita ada juga kad secara virtual ataupun e-kad kan yang dihantarkan kepada kita, yang kita akan baca kepada anda ataupun kita akan tunjuk kepada anda. Itu dia di skrin sekarang ni. Selamat Hari Guru 2021 daripada Muhammad Darwish Kushari Sekolah Kebangsaan Pauh Arau Perlis. Itu dia cikgu. Pelajar-pelajar kita semua menghargai apa yang disampaikan oleh cikgu. Baik cikgu, dalam masa yang sama kita tak akan berdua. Sebab bila camping kita kena ada juga orang lain juga cikgu. Kan kita kena ada, nak bagi part ni, siapa nak masak, siapa nak buat unggun api. So kita nak persilakan rakan-rakan kita daripada Kolej Vocational Langkawi, Kedah. Okey, untuk masuk ke studio bersama-sama dengan kita secara virtual. Silakan rakan-rakan kita. Itu dia. Apa khabar semua? Sihat ke? Boleh unmute mic?
rakan-rakan kita yang sedang bersama kita pada ketika ini daripada College Vocational Langkawi Kedah. Semua okey Okey. Boleh tak kita nak berkenalan dengan rakan-rakan kita seorang demi seorang? Yalah cikgu, kita nak menempuh perjalanan kempen ni makan masa juga cikgu. So perlu ta'aruf, kenal seorang-seorang. Kita mulakan dengan rakan kita Ainur Anis. Boleh ke? Silakan Ainur Anis. Boleh unmute mic dan juga perkenalkan nama anda. Silakan Ainur Anis. Ataupun mungkin cikgu nak perkenalkan cikgu? Okey, boleh saya perkenalkan dari atas. Saya lihat tu Nurul Hana binti Hamzah. Yap. Di sebelahnya adalah Mimi. Nama ringkas boleh Boleh cikgu. Bawah Mimi kita ada Aiman. Di sebelah Aiman kita ada Ainur. Di bawah Ainur kita ada Khairul. Dan di sebelah Khairul kita ada Fatin. Okey, itu dia. Okey, kita nak tanya kepada rakan-rakan kita, boleh dengar tak kita di studio ni? Kalau boleh cuba angkat double thumbs up sikit. Assalamualaikum cikgu. Okey. Hai Abang Azhar. Waalaikumsalam. Nama saya Ainur Darisha. Boleh panggil saya Ainur. Okey, baik, terima kasih Darisha. Darisha dengar suara tak? Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Khairul Alif, boleh panggil saya Khairul. Baik, terima kasih Alif. Baik, kita teruskan. Assalamualaikum cikgu. Hai Abang Zahar. Selamat pagi. Nama saya Siti Nursyah Mimi. Boleh panggil saya Cik Mimi. Okey, baik, terima kasih Mimi. Itu dia. Okey, seterusnya. Assalamualaikum. Hai Abang Zahar. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Iman. Boleh panggil saya Aiman. Okey, terima kasih Aiman. Okey, seterusnya. Assalamualaikum cikgu. Hai Abang Azhar. Nama saya Nur Fatin Asana. Boleh panggil saya Fatin. Alright Fatin. Terima kasih Fatin. Ada lagi ke yang belum perkenalkan diri? Hai Cikgu Dona dan Abang Azhar. Nama saya Nurul Hana. Boleh panggil saya Hana. Alright. Terima kasih Hana. Okey. Okey, semua dah perkenalkan diri okey, semua dengar Kalau dengar cuba angkat thumbs up sikit. Alright, mantap. Kita nak meneroka camping perkemahan kita dah jumpa tempat cikgu. So dalam biasanya dalam pelancongan rekreasi ni apa yang disampaikan cikgu dalam pembelajaran ni? Itu secara umumnya cikgu? Secara umum pelancongan rekreasi ni macam kita tahu lah, pelancongan kita maksudnya kita bercuti, berhijrah. Tapi dalam rekreasi maksudnya kita melakukan aktiviti sama ada riadah atau bersantai. Okey, itu dia. So sebelum kita nak teruskan riadah dan santai kita untuk rekreasi kita pada pagi ini, kita dah jumpa tempat tadi dan mungkin kejap lagi kita nak pasang kemah, akan takut-takut hujan. Tapi kita nak balik rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Teroka Didik TV KPM. Terima kasih cikgu atas segala tunjuk ajar dan ilmu yang telah cikgu cerahkan. Tanpa ilmu, sokongan dan tunjukkan dari cikgu, saya tidak akan berada di tempat saya sekarang. Terima kasih cikgu, jasamu tetap kukenang selama-lamanya. Tahukah anda, kemah pada zaman dahulu diperbuat daripada bahan alam sekitar seperti daun kering, pokok kayu, rotan, kulit binatang dan kulit kayu. Baik, kembali dalam Teroka Didik TV KPM. Untuk pelancongan dan rekreasi kita dah dapat pot, kita dah dapat tempat untuk kita buat camping. So sekarang kita tengah santai-santai lah, nak masak-masak pun tak boleh lagi cikgu sebab puasa kan hari ni kan. So kita tunggu berpuasa. Baik, berkenaan dengan topik kita cikgu, kan. So untuk kita nak belajar berkenaan dengan pelancongan dan rekreasi. So jom kita berjalan ke sana cikgu. Okey, jom. Kejap lagi kita rehat balik. Ini tempat pot kita lah. Untuk kita beristirahat. Itu dia. Baik, rakan-rakan kita di Google Meet semua dah ready Semua dah ready untuk kita camping hari ini. Baik cikgu, jom kita nak belajar. Saya pun dah tak sabar nak belajar dengan cikgu. Silakan cikgu.
Okey, hari ini Assalamualaikum semua. Hari ini topik kita pada hari ini Yap. saya nak bawa anda semua meneroka teknik dan kemahiran dalam aktiviti perkemahan. Yap. Okey. Sebelum tu, bila sebut aktiviti perkemahan, Azhar tahu tak apa dia aktiviti perkemahan tu? Yang saya tahu cikgu, kalau sebut aktiviti perkemahan, kita akan masuk hutan, kita akan pasang kemah dan kita akan pasang unggun api. Okey, betul. Tapi Itu saja, okey, cikgu. bagi saya nak terangkan. Ya. Aktiviti perkemahan ni adalah satu aktiviti masa lapang yang membina, iaitu sama ada secara riadah ataupun secara santai. Okey, hari ni macam kalau kemah ni secara beriadah lah. Okey, bila kita sebut perkemahan, apa yang kita tahu mengenai perkemahan? Perkemahan ni adalah mendirikan kemah sebagai tempat pelindungan sementara untuk berteduh ataupun bermalam. Okey. Itu dia. Ya, betul. So itu berkenaan dengan perkemahan, cikgu. Betul. Okey, baik. Betul jugalah jawapan Azhar tadi. Ha-ha. Bila kita sebut kemah, kita membayangkan camping, ada masak-masak, ada pasang kemah. Okey. Itu dia. Baik, cikgu. Seterusnya, cikgu. Seterusnya, bila kita sebut kemah, kita mesti kena tahulah jenis-jenis kemah. Okey. Oh, ada juga jenis-jenis kemah, cikgu. Betul. Kita ada pelbagai jenis kemah di pasaran. Okey. Kalau kita tengok sekarang kat pasaran ada pelbagai jenis kemah, tapi di sini saya nak fokuskan kepada 4 jenis lah yang utama sekali. Yang pertama adalah kemah jenis rich ataupun jenis ini ke cikgu kemahnya? Jenis ini jenis A-type ataupun jenis panco. Panco. Saya tahu poco-poco, cikgu. Okey, betul. Bukan poco-poco, cikgu. Ponco berbentuk A yang mana digunakan oleh pihak selalu digunakan oleh tentera, yang mana kemah jenis ini dia sesuai untuk kawasan tepi pantai dan kawasan rendah, yang mana pengudaraan dia lebih baiklah, sebab kalau kita tengok pintu dia macam luas sikit kan, dia berbentuk A shape tu. Okey, kemudian kita ada jenis kemah yang kedua, iaitu kemah jenis apa tu? Ini kemah jenis dom lah, yang seperti kita tengok di sebelah tu. Yang kita dah bangunkan di sebelah kita ni lah, betul, cikgu. yang mana kita nak pasang satgi pun jenis ni juga. Kemah jenis dom ni jenis kubah lah, yang mana kemah ni selalu digunakan oleh sekolah-sekolah lah untuk aktiviti perkemahan atau badan beruniform. Kemah jenis ni sesuai untuk macam kalau kita nak pergi ke hutan-hutan ke apa semualah. Dan ini kemah jenis ni ada yang boleh memuatkan 2 orang, 4 orang dan 6 orang. Kalau 6 orang maksudnya lebih besar lagi lah. Kemudian kita ke jenis kemah yang seterusnya, iaitu kemah jenis frame. Frame type, iaitu kemah ini sesuai untuk aktiviti riadah berkeluarga. Yang mana dia ada pintu, ada tingkat. Yang ni dia tinggi sikit lah, boleh berdiri nak tukar baju ke apa. Kemah jenis frame ni, kita pemasangan ni kita pasang kerangka dulu, baru kita pasangkan canvas. Okey. Kemudian kita ke jenis kemah yang seterusnya, iaitu kemah jenis rich. Ni yang saya sebut tadi mula-mula ni, kemah jenis rich ni dia jenis rabung lah, dia mempunyai tiang melintang di atas tu. Kalau adik-adik tengok tu, tiang melintang tu. Yang mana kemah ini besar dan boleh memuatkan 3 hingga 10 orang. So ini antara jenis-jenis kemah. Kalau macam kemah yang kita akan pasang nanti, cikgu, yang kemah berbentuk A-type tadi, cikgu. Bukan, yang berbentuk dom. Dom. Yang berbentuk kubah itu. Okey, setakat sekarang ada apa-apa pelajar nak tanya saya tak? Soalan berkaitan dengan jenis-jenis kemah ni ke? Ada siapa-siapa nak tanya? Okey, silakan Khairul Alif. Okey, cikgu. Cikgu. Ya Khairul. Apakah perkara yang perlu diambil kira bila kita bercadang untuk membeli kemah? Boleh ulang semula tak, Khairul? Saya kurang jelas tadi, apa dia? Apakah perkara yang perlu diambil kira apabila saya bercadang untuk membeli kemah? Okey, kalau kamu bercadang nak membeli kemah lah. Okey, antara tips-tips perkara yang perlu kita titik beratkan apabila nak membeli kemah, yang pertama ialah kita kena pastikan kemah yang kita pilih tu jenis kalis air lah. Sebab apa? Kebarangkalian hujan masa kita camping tu pun kita tak tahu kan. Okey, so kita kena beli siap-siap yang kalis air. Ada juga, cikgu, kemah-kemah yang tidak kalis air. Kemah-kemah yang biasa tu tak kalis air, macam kalau kita guna untuk daily ke. Okey, ada juga. Tapi kebanyakannya di pasaran sekarang semuanya jenis kalis air lah. Okey. Kemudian kita tengok saiz. Saiznya, kalau Khairul bercadang nak pergi bersama keluarga, memerlukan kemah yang besar, so digalakkan beli yang lebih besar lah. Kadang nak pergi dengan kawan-kawan 2-3 orang nak lepak tepi pantai, ambil yang saiz kecil pun dah cukup, dah memadai. Kemudian kita tengok juga dia punya keselesaan dia dengan tahap perlindungan dia. Okey, kalau kita macam nak pergi dalam hutan ke apa, kita ambil yang lebih selesa lah, yang lebih nampak kata melindungi kita. Boleh Khairul jawapan tu?
Menjawab persoalan Menjawab Khairul? persoalan tak? Menjawab soalan cikgu. Okey, okey. Terima kasih cikgu. Alright. Baik, Khairul, nanti lebih-lebih kita bincang dalam kemah. Kemah kita dah on dah. So, kejap lagi kita nak book on lagi satu kemah pula untuk pelajar-pelajar wanita dengan cikgu kita sebelum kita boleh masak-masak dan juga tidur lah cikgu kan? Okey. Okey, Baik. baik. Okey, kita dah kenal dah jenis-jenis kemah. Yap. Okey, sekarang jom kita tengok peralatan-peralatan kemah. Alright, jom cikgu. Okey, sebenarnya saya nak minta tolong pelajar saya lah ni, tolong perkenalkan apa yang saya bawa hari ini. Okey. Okey, boleh tak? Tolong saya perkenalkan saya ni apa, ni apa, ini apa, ini apa. Boleh, semua dah Okey. anggap tu semua boleh cikgu. Azhar boleh tolong keluarkan tak yang dalam Boleh beg cikgu, ni? boleh okey. cikgu. Okey, saya keluarkan yang dalam beg hitam ni cikgu Okey. Okey. Seperti biasa yang ni saya tak perlu tanya kamu lah. Ini beg dia lah, beg untuk letakkan alatan kemah. Okey, sebelum kita beli tu kita akan boleh bacalah dekat beg ni dia ada Okey. tulis dah untuk 6 person, untuk 6 orang ke 4 orang ke, saiz dia okey. berapa. Dah dibagi tahu dah, Dah eh? dimaklumkan di sini. Okey. Okey. Okey, siapa nak bagi tahu saya ni apa? Alright. Siapa nak tolong saya perkenalkan peralatan kemah yang pertama ini? Okey, silakan. Siapa? Saya nampak macam Hana senyum je cikgu. Dia kata dia nak try lah cikgu. Okey, Hana, boleh saya dengar macam perkenalkan? dia bisik-bisik tadi. Silakan Hana. Saya rasa itu ground sheet. Okey, Betul tak, betul. Ground Ground sheet. sheet. Okey. Ataupun kita panggil hamparan tanah lah. Yang mana ground sheet ni, fungsi dia adalah ni sebagai lapik ataupun alas untuk kita Okey. berkemah. Yang ni dia kalis air lah. Ada setengah kemah yang dia dah datang sekali dengan ground sheet, dengan Okey. lapik. Ada setengah tu dia hanya ground sheet, lapik sahaja, kita pasang kemah guna kain lah. Oh, okay. Guna, Itu macam mungkin A-type Ya, kot. betul. Yang ni jenis dom dia dah pasang lekat sekali. Tapi kalau untuk lebih berjaga-jaga, kita Yap. boleh letakkan ground sheet alas yang pertama, kemudian kita letak ni lagi sekali atas. okey. Lebih terjamin dia punya, kalau kita takut bocor kalau hujan lah. Okey. Itu dia. Baik. Seterusnya, yang ini. Siapa boleh tolong saya? Siapa yang nak bantu cikgu perkenalkan? Okey, Khairul Alif, silakan. Kita punya ketua camp kita cikgu. Okey, okey. Saya rasa yang itu fly sheet. Betul, Fly fly sheet, sheet. betul, cikgu? Betul. Ataupun kita panggil dia hamparan, apa? Siapa boleh tolong saya, kita panggil apa ni? Kalau bahasa Melayu dia fly sheet? Fly sheet. Helaian terbang. Helaian terbang. Helaian Itu terbang. dia. Fungsi helaian terbang ni adalah untuk membantu mengelak kemah kita daripada hujan. Kalau basah, Okey. yang ni kita letak di atas lah. Kalau kita tengok kemah yang dah kita Okey. pasang, dia hanya ada mini lah, kecil ke atas Oh, tu di atas sahaja. tu. Itu dia panggil yang fly sheet cikgu, Ya, betul. Mini fly sheet. Yang ni yang lebih besar lah untuk Ya. kemah yang bersaiz. Yang saya keluarkan ni ada kemah untuk 6 orang lah, lebih Okey. besar. So dia ada fly sheet. Ya, itu dia tak sia-sia kita lantik Khairul Alif jadi ketua camp kita pagi ni. Okey. Seterusnya cikgu. Okey, seterusnya siapa nak ini. tolong saya perkenalkan apa ni? Ini batang banyak ni. Okey, siapa yang nak bantu perkenalkan? Aiman. Aiman tak kisah Aiman. Okey, silakan Aiman. Yang itu batang road. Batang Batang road, betul. road. Ataupun kita boleh panggil juga kerangka. Benda ni banyak, ada Banyak nama. banyak nama. Tapi yang saya ajar pelajar saya adalah road ataupun kerangka lah. Okey. Okey, boleh sekejap Kerangka ni, Okey. kalau kita tengok dia panjang lah sebab ini untuk kemah besar. Dan di Ya. antara besi ni dan sambungan ni ada tali di dalam ni. Okey. Ni untuk membantu untuk membuatkan kemah kita lebih stabil lah. Untuk kita nak lentur ke apa. Sekiranya cikgu, kalau kita tidak ada tali, adakah boleh menjejaskan Ya, betul. keselamatan? Kalau tak ada tali, maksudnya batang rod ni rosak lah. Oh, okey. Maksudnya kalau kita pasang kemah, kebarangkalian kemah kita patah ke, Ya. sengit ke, tinggilah. Baik Okey, cikgu. seterusnya. Saya nampak cikgu dalam ni macam ada besi-besi lah cikgu. Besi-besi dengan tali-tali hitam. Okey, kita tunjuk kat pelajar kita besi ni dulu. Okey. Apa kita panggil besi ni? Siapa tahu? Okey, silakan. Tu pancang cikgu. Betul ke cikgu? Betul. Besi pancang ataupun itu ada dia. panggil pasak lah. Pasal. Fungsi dia Ini saya tahu cikgu. Okey, apa fungsi dia? Fungsinya untuk dicucuk dekat lubang tepi-tepi tu supaya tak terbang cikgu. Ya, betul. Supaya kemah kita lebih tegang. Ya, Dan kita kena ingat, Azhar tahu tak kadar pacak dia kena sudut berapa? 45 darjah. Betul. Macam pernah camping je sebelum ni? Ke memang ahli pengakap ke apa dulu? Tak cikgu, saya dulu masuklah juga badan uniform cikgu. Pernah okey, lah. okey. Ni kan kita tengah camping cikgu. Betul. So 45 darjah cikgu. Ya, betul. 45 darjah. Okey. Okey. Baik cikgu. Saya juga Alright. ada bawa ni lah. Satu benda lagi ni. The Siapa last boleh one. tolong bantu saya? Ini paling mudah. Yang ni ni. tak duduk dalam beg kemah ni lah. Ini datang asing. Ini add-on, orang kata add-on. Add-on. Tambahan.
Okey, siapa yang nak bagi tahu ni apa ni? Okey, silakan. Itu sleeping bag atau alas tidur. Betul, Alright, sleeping bag atau alas tidur. Maksudnya kalau kita buka kan kita boleh hampa ke dalam kemah tu ataupun kalau kita sejuk duduk luar kita boleh masukkan badan kita zip dia duduk sekerat ni. Sekerat ni dengar tu cikgu kata tu. Sekerat ni dan tak perlulah cikgu kan nak kempen nak kena bawa toto ke. Ya betul nak kena betul. bawa Kalau toto tebal tilam ni dia sesuai dah dimasukkan dah dalam beg yang kecil. Kan? So dah ni pun dah selesa dah cikgu. Betul. Okey. So, ini saya dah perkenalkan antara peralatan-peralatannya. Ini peralatan kemah. Selain daripada tu, kita kena tahu jugalah peralatan-peralatan yang lain yang kita perlu bawa. Seperti yang kita boleh tengok kat sana, kita ada peralatan memasak, kita ada mesting, kita ada dapurnya. Kemudian, baik cikgu, kalau macam tadi yang ini untuk 6 orang cikgu 6 pack untuk tidur. Kalau macam yang tu? Yang tu untuk 4 orang. 4 orang. Okey. Okey, so ini alatan masak lah. Memasak. Kemudian kita ada bawa juga alatan bantu mulalah ataupun first aid. Kemudian alatan persendirian ni macam pakaian kita, kasut, selipar, kain sembahyang, ubat-ubatan persendirian, yang itu dikira alatan persendirian lah. Dan juga tadi satu lagi benda yang saya bawa tadilah backpack. Yang mana backpack tu untuk memasukkan pakaian kita dah dan keperluan. Takkan kita masuk hutan kita nak bawa beg roda troli tu pula. Betul cikgu. Tak sesuai. Itu macam nak naik flight cikgu. Betul. Baik kan cikgu, kita dah dapat tahu berkenaan dengan pengenalan berkenaan dengan kemah-kemah, jenis-jenis kemah yang kita akan pasang ataupun apa jenis-jenis kemah yang ada, dan cikgu pun dah tunjuk dah peralatan-peralatan memasak yang mana kita akan ready untuk masak kejap lagi cikgu. Kan? Okey, masak berbuka puasa untuk berbuka. kan bersama dengan rakan-rakan kemah kita. Baik, dan anda semua jangan ke mana-mana. Kita nak berhenti rehat seketika. Kembali dalam Teroka Didik TV KPM. Terima kasih padamu cikgu, jasa akan ku kenang selalu, tak pernah lelah tunduk ajarku. Terima kasihku kepadamu cikgu, terima kasih cikgu. Kaulah pelita hidup bagi kami semua, menuju jalan ke arah yang benar. Penuh ikhlas dan tulus, membimbing dan mengajar, untuk memastikan kami berjaya. Tahukah anda, penggunaan garam lebih sesuai dan mesra alam berbanding belerang apabila menjalankan aktiviti perkemahan, kerana belerang yang berlebihan boleh menyebabkan tumbuhan mati. Baik, kembali dalam Teroka Didik TV KPM. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan jenis-jenis kemah. Kita ada kemah dome, A-type, frame type dan juga kemah ridge. Ini antara jenis-jenis kemah yang boleh kita gunakan ketika mana kita menjalankan aktiviti perkemahan dan juga rekreasi. Baik cikgu, kita nak teruskan cikgu pembelajaran kita untuk subjek pelancongan dan rekreasi untuk topik perkemahan ni cikgu. Silakan cikgu. Okey, kita akan teruskan topik kita dengan prosedur keselamatan. Maksudnya macam kita nak balik kampung jugalah, nak buat apa kena fikir prosedur keselamatan. Kena servis dulu enjin. Macam tu juga kita nak pergi camping. Sebelum kita pergi camping, kita kena tahu dah prosedur keselamatan. Maksudnya SOP-nya. Kalau kita di sekolah, kalau kita nak pergi aktiviti apa, kita kena minta kebenaran daripada pihak sekolah dah dan pihak yang bertanggungjawab. Kemudian kalau kita contoh nak pergi dengan keluarga, kita nak pergi hutan rekreasi tu, kita hubungi agensi yang berkaitan lah, jabatan hutan ke atau apa-apa jabatan yang berkaitan dengan tempat yang kita nak pergi tu. Kemudian kita dah minta kebenaran, kita buat perancangan lah, kita nak pergi bila, nak duduk berapa malam, berapa orang peserta kita, apa semua. Pada pilih tu kita kena tengok tempat yang tempat tu, bentuk muka bumi dia, tempat yang kita pilih tu ada tak kemudahan tandas dia, sumber air untuk memasak dan membasuh ada ke tak. Kalau tak ada air payah jugalah kita nak masak nak apa. Okey, kemudian selepas kita dah
ni kita kena sediakan senarai semak. Senarai semak ni senarai semak peralatan yang saya sebut tadi lah. Ada alatan kemah, alatan memasak apa, kita sediakan senarai. Senang kita nak bagi kepada pelajar kita apa list-list yang perlu bawa, sebab kita risau nanti takut ada mereka lupa bawa. Nanti dah kita masuk dalam hutan pun nak pergi cari mana. Betul cikgu, kedai tak ada cikgu. Kedai tak ada. Lepas kita dah buat senarai semak tu, kita kena pastikan peralatan kemah yang kita nak bawa ni berkeadaan baik. Kita tak nak nanti kita buka-buka tengok elok nak guna koyak kat sini apa semua. So ini pun tali dia dah putus. Kita kena semak dulu peralatan kemah kita ni, dia lengkap ke tak, ada rosak ke tak. Kemudian kita tentukanlah bilangan. Kalau contoh peserta kita ramai, kita tentulah satu kemah kalau 4 orang. Kalau datang 8 orang, 2 kemah lah. Kita tak nak nanti nak kena bershare kongsi-kongsi pula. Kemudian pastikan peralatan yang kita bawa ni kita ada senarai dia lah. Takut nanti kita balik kita tinggal setengah kat sana. Itu dia. So checklist tu penting cikgu. Checklist tu penting. Kemudian kita kena bagi taklimat juga kepada pelajar kita ni. Apa yang boleh dibuat, apa yang tak boleh buat, pantang larang apa semua kita kena terangkan siap-siap. Ya, itu yang paling penting sebab kadang-kadang ada orang dia rasa macam nak enjoy sangat, dia terlupa dah cikgu apa yang nak buat kan, apa yang boleh dan apa yang tak boleh. Baik cikgu, saya fahamkan kita tadi Firdaus ada Firdaus pula apa nama ni Khairul. Khairul cakap saya, dia kata kemah lelaki tak buka lagi cikgu. Asal sebelum kita nak buka kemah tu kita kena tahu dulu. Kalau kita nak pergi satu-satu tempat tu, kita kena pastikan kita sampai kat tempat tu sebelum hari gelap. Sebab apa? Kalau kita tak plan, tak rancang elok sampai gelap nak buat macam kita pasang-pasang tu, kita pasang atas tanah yang lembap ke kawasan yang tak sesuai. So kita kena pastikan kita sampai ke tapak kita tu dalam suasana suasana yang cerah, sampai sebelum gelap, suasana cerah di siang hari lah. Itu dia. So sekarang ni cikgu, kita tengah siang ni cikgu, sebelum malam menjelma. So apa kata cikgu, jom cikgu, jom. Kita pasang kemah. Kesian Khairul kan, tadi Khairul WhatsApp, abang mana ni kemah saya tak ada lagi. Okey, jom cikgu. Okey, kita nak pasang kemah ni cikgu. Okey, sekejap saya keluarkan ni Okey cikgu. Sebelum tu ini kemah yang boleh memuatkan lebih kurang berapa orang cikgu? 4 orang? Ya, ini 4 orang. 4 orang. Sambil kita pasang ni saya nak terangkanlah antara perkara yang perlu kita pertimbangkan dan perlu kita elakkan semasa memilih tapak untuk perkemahan. Okey. Mari saya bantu cikgu untuk buka. Okey. Letak kat sini Okey cikgu. Pertama sekali kita perlu pilih kawasan yang tanah rata lah dan lapang. Okey. Elakkan daripada membina kemah kita di kawasan sungai atau hulu sungai sebab kita risau kalau hujan air di atas dia akan turun dan menyebabkan banjir lah dan kemah kita akan dibawa air lah. Bangun-bangun tengok macam mana cikgu kalau dengan kita bina ataupun bangunkan kemah di kawasan air terjun cikgu? Kawasan air terjun boleh, tapi di kawasan air terjun ni dia punya kawasan ni mungkin berbatu-batu yang mana batu-batu ni mungkin akan menyebabkan kita punya kemah ni koyak lah. Okey, so itu juga merisaukan lah. Satu lagi tanah dia keras, kita nak cucuk pancang tu payahlah. Okey, itu dia. Sebelum tu pertama sekali step pertama kita hampakkan ground sheet ni dulu. Okey, kita buka. Kemudian Azhar hulurkan saya satu rod tu. Okey, silakan. Azhar pasang satu, saya pasang satu. Cikgu satu. Okey, ini penting cikgu. So ini juga melatih teamwork cikgu Ya, betul, kerjasama. Sebab kalau saya tengok bila mana kita nak pasang rod ni, so memerlukan Allah Akbar, kerjasama yang tinggi daripada rakan-rakan. Untuk amali pelajar untuk membina kemah ni sekurang-kurangnya 2 orang lah. Sebab apa? Nanti kita akan suruh dia orang saling membantu. Okey, itu dia. Baik cikgu. Okey, Azhar letak tepi dulu yang tu. Okey. Saya masukkan kat sini. Okey, baik cikgu. Azhar sambut di hujung sana. Boleh cikgu. Okey. Di hujung sana Azhar. Bertentang dengan saya sebab pancang ni kita kena pasang secara bersilang. Okey. Saya masukkan di sini. Azhar sambutlah kat sana. Ya. Okey. Itu dia. Okey, masukkan di situ. Okey. Nampak tu sayangnya cikgu dekat Khairul. Pasangkan untuk Khairul ni. Selain itu, dalam kita nak memilih tapak kemah ni, kita jangan pilih kawasan yang berluka lah ataupun lalang-lalang tinggi. Sebab apa? Sebab kita risaukan dalam tu ada sarang-sarang binatang berbisa. Esok bangkit pagi tengok muka bengkok aja Kena sengat dengan haiwan berbisa.
Okey, boleh Dan mungkin juga kita khawatir juga mungkin sebelah lagi. ular dan sebagainya cikgu. Ya, betul. Baik cikgu, sambil-sambil itu mungkin kita nak bagi peluang Azhar tolak dari sana, saya sambut dari sini. Okey, baik. Saya bagi kat Azhar. Okey. Kita nak bagi peluang kepada pelajar-pelajar kita untuk mungkin ada soalan juga sepanjang kita memasang kemah ni. Ada sesiapa yang nak tanya soalan tak? Saya nampak. Okey, silakan. Ada rakan kita nak tanya soalan. Jangan tanya bila boleh masuk kemah Okey, Azhar sambut di sana. Okey, silakan. Cikgu, Okey, ya Ainul. adakah pemilihan tapak yang sesuai untuk berkemah? Macam mana? Sekali lagi Ainul. Apakah pemilihan tapak yang sesuai untuk berkemah? Pemilihan tapak yang sesuai untuk berkemah. Okey, pemilihan tapak yang sesuai untuk berkemah seperti saya kata tadilah. Kawasan yang rata dan lapang dan kita elakkan daripada berkemah di bawah pokok ataupun dahan di pokok yang mati atau pokok yang tua sebab kita risau akan bila berlakunya angin atau hujan dahan itu akan jatuh atas kemah kita lah. Okey? Okey, kejap. Azhar, saya tolak ni sikit Okey. Baik cikgu. Jangan masukkan lagi Azhar. Belum lagi. Okey. Okey, baik cikgu. Okey, Azhar ke sana, saya ke sini. Yang tu pun cabut dulu. Okey. Baik cikgu. Okey, dengan bilangan 1 2 3, 1 2 3 kita sama-sama tolak Alright, 1 baik, cikgu. 2 3. Itu dia 1 2 3. Okey, masukkan ke dalam lubang ni cikgu. lubang tu tadi. Okey. Sekejap Azhar sangkut. Boleh cikgu? Okey, boleh. Okey, sama juga yang di hujung sana macam tu juga, masukkan di ruang. Okey. Okey. So kemudian, dah naik. So kita kena ikat. Tapi tak selesai. Ikat ni dulu. Oh, so ni mesti diikat cikgu. Ya, betul. Okey. Sebelum kita memasang flying sheet. Ya, betul. Okey. Kemudian untuk penetapan arah pintu kemah ini, kita kena pastikan pintu kemah itu, pintu kemah kita ni tidak melawan arah angin lah, jangan menghadap angin, laluan angin. Okey, so itu pun perlu diambil kira juga cikgu. Betul. Alright, ini dah. Okey, kita kalih pintu ke arah sana. Yap. Okey, pusing je. Okey. So ini dah siap. Khairul dah siap dah kemah kita, Khairul. Tapi tak angkat lagi lah sebab kita tak pancangkan dia. Fungsi pancang ni kita masukkan ke dalam lubang ni. Dan secara sudut 45 darjah. Okay. So ini yang kita kata tadi tu. Pintu kemah tu Azhar, kita kena bukalah. Okey. So boleh buka macam ni kan, bagi angin masuk cikgu ya. Bagi angin masuk. Okey, so kemah ni boleh memuatkan seramai 4 orang. 4 orang. Okey, Azhar, beg tadi kita masukkan ke dalam ni. Okey, sebab kita risau beg ni nanti banyak-banyak sangat akan tercicir, hilang. Betul cikgu, saya nampak monyet banyak kat sini cikgu. Betul. Saya takut nanti monyet ambil nanti. Okey, masukkan barang-barang. Okey, dah siap dah. Okey, dah siap dah. Yang ni seperti yang saya kata tadi, helaian terbang tu lah, fly sheet tu, tapi ini yang mini punya lah. Kalau yang besar, dia lebih besar lah. Okey, tali tadi untuk kita ikatkan di pokok atau untuk menegangkan kemah kita. So itu pun untuk langkah-langkah keselamatan juga cikgu. Ya, betul. Selain pada tu, kita dah pasang. Kita dah boleh tidur. Tapi kita kalau untuk langkah-langkah keselamatan ni, maklumat tambah, kita boleh tambah belerang lah di sekeliling untuk mengelakkan. Baik, tadi saya ada perasan cikgu dalam video trivia berkenaan dengan belerang versus garam. Saya selalu dengar kalau perkemahan orang akan gunakan belerang untuk mengelakkan daripada binatang dan sebagainya, tetapi bila saya tengok dalam video tersebut ada menyatakan garam adalah lebih sesuai berbanding belerang. Kenapa cikgu? Sebab belerang ni dia boleh merosakkan tumbuhan. Kita masuk hutan ni kalau boleh kita nak back to nature lah, kembali kepada alam semula jadi. Tapi kalau kita masuk hutan kita merosakkan tumbuhan semula jadi, amat tidak sesuai lah. So garam ni dia tidak akan membuatkan tumbuhan mati. So macam cikgu cakap tadi, dia tak mencapai objektif lah cikgu kan? Betul. Itu dia. So di samping kita masuk hutan nak menghayati, menikmati keindahan alam sekitar, so perlulah seiring dengan apa tindakan ataupun tindakan-tindakan yang kita nak lakukan. So mesti juga memelihara alam sekitar. Baik, semua pelajar-pelajar faham
Khairul dan juga rakan-rakan kita semualah selaku kita punya rakan camping kita pada hari ini. Mungkin ada persoalan yang nak diajukan. Adakah soalan? Kalau ada soalan, saya persilakan anda untuk tanya soalan kepada cikgu kita. So far tak ada ya? Yang tak ada, kita robohkan kemah boleh. Tadi kita dah pasang. Kita nak tunjuk cara untuk menurunkan kemah. Okey, boleh cikgu. Jom. Okey, pertama sekali. Saya bak roboh-roboh ni saya suka cikgu. Kalau kita pasang pancang, kita keluarkan pancang lah. Okey, baik. Masukkan ke dalam bekas dia. So first thing first adalah pancang mesti. Azhar tolong keluarkan helai yang terbang tu, fly sheet tu. Okey, fly sheet. Okey, sebelum tu cikgu saya terlupa. Tadi saya masukkan beg cikgu. Betul-betul tu. Ya Allah. Kan? Mestilah keluarkan beg dulu. Saya terlupa. Kita kena keluarkan segala barang yang ada di dalam kemah. Betul-betul. Nasib baik Azhar ingatkan. Saya dah lupa dah. Itulah cikgu. Okey, kita keluarkan. Kita letak di sebelah di satu ruang lah. Yap. Okey. So saya dah keluarkan fly sheet dia. Okey, lipat letak sebelah. Lipat. Okey, lipat. Kemudian kita kena buka dia punya ikatan ni cikgu. Betul. Ikatan atas ni. Kita buka balik pintu kemah tadi. Okey, sebab apa? Mana Aci saya buat, nanti Khairul masuk je. Khairul kena buat lah. Okey, kemudian kita turunkan rod kita. Sama-sama kita cabut rod kita tadi. Baik cikgu. Okey, so kita cabut rod kita. Kita lepaskan nanti dia akan keluar sendiri. Kemudian sama juga sini cikgu Okey. Azhar tarik satu. Saya tarik satu. Baik cikgu. Okey. Kita kena berhati-hati ya masa kita keluarkan ni sebab kita takut nanti dia akan kena plastik bag kita dan koyak lah. Okey. So tarik ni agak mencabar juga cikgu sebab sambil tarik sambil lipat. Okey. So sambil teknik tarik saya salah. sambil lipat. So tarik lipat Okey. Dah selesai. Okey. Kita letak di satu ruang. Baik cikgu. Alamak, saya lambat lah cikgu. Tak apa. Okey, itu dia. So kita tarik, lipat Kita zipkan dia. Okey. Alright, itu dia dah. Okey. Kemudian kita letak setempat. Kemudian kita lipat dia secara 3. Okey. Lipat 3. Ke sini cikgu. Okey. Azhar pegang hujung sana. Baik cikgu. Macam ni. Okey. Azhar pegang dulu. Okey. Ini cara untuk melipat kemah kita cikgu Okey, Azhar letak. Okey. Pegangkan. Okey, lipat ni satu. Okey. Okey, masuk. Kita keluarkan angin-angin dia ni. Okey. So kalau kata ada tanah-tanah, kan buang pasir-pasir. Kena bersihkan lah. Okey, kemudian ni di atas dia. Keluarkan angin. Alright, itu dia. Sama juga kena buang angin dia cikgu. Keluarkan angin dia. Supaya senang untuk kita masukkan dalam beg nanti cikgu. Nanti tak muat beg. Itu dia. Okey, Azhar keluarkan angin tu. Okey. Peralatan dia tadi ni. Ingat keluarkan angin dekat kemah bukan angin lain cikgu. Ya betul, angin. Angin. Okey. Okey, baik cikgu. Alright, so boleh lipat tak cikgu? Kejap. Boleh lipat. Kena masukkan tu sekali cikgu. cikgu. Betul, masukkan sekali. Yang ni Azhar lipat. Okey, fly sheet ni dia kecil so mudah untuk hilang ataupun mudah untuk kita tak perasan. So kena hati-hati dan juga kena simpan sebab kalau tak ada fly sheet ni kita punya kemah akan bocor lah cikgu kan? Betul. Okey cikgu. Okey, Azhar letak di hujung sana. Okey, baik sekali cikgu. bertiga peralatan ni. Alright. Okey, ini pancang dia. Okey. Gulung secara bergulung. Saya bergulung cikgu Okey, bismillah. Okey. Sama juga angin tetap kena buang cikgu. Betul. Tapi saya nampak ni macam panjang lah cikgu. Panjang, tak apa, nanti kita adjust lain. Okey. Alright. Okey. Angin dia keluar tak habis. Itu dah angin keluar tak habis. Itu dia kita. Azhar boleh tekan-tekan lah. Baik cikgu, sambil tu cikgu. Ya Allah, lenguhnya cikgu. Kan? Saja bila lagi cikgu nak dera Azhar ni. Selalu Azhar jadi host tak kena dera. Kali ni saya nak dera pula. Itu dia tak haji cikgu. Baik cikgu. So kita pun dah penat cikgu. Kita nak ambil nafas kejap. Nak minum air tak boleh. So nak kena rehat kejap. Anda semua jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dalam Teroka Didik TV KPM.
Baik, kembali dalam Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan kita masih bersama dengan Cikgu Dona dan juga rakan-rakan camping kita daripada College Vocational Langkawi Kedah. Baik Cikgu, itu dia tadi kita dah memasang kemah, kita dah buka kemah lenguh Cikgu Betul. So kita beristirahat kejap kat sini. Air pun ada. Sembunyi. Kena sembunyi Cikgu. Sembunyi Tengah kantoi. puasa ni Cikgu. Taklah kosong kan. Baik, so kita nak recap baliklah Cikgu berkenaan dengan apa yang kita belajar. Subjek kita untuk hari ini pelancongan dan rekreasi dan lebih khususnya topik kita adalah berkenaan dengan perkemahan. So mungkin Cikgu boleh rumuskan Cikgu berkenaan apa yang kita dapat belajar sama-sama hari ini Cikgu. Okey, sebelum saya nak rumuskan, saya nak minta tolong pelajar-pelajar saya lah terang. Minta pandangan diorang daripada aktiviti perkemahan ni, apa yang pelajar-pelajar sekalian dapat daripada aktiviti perkemahan ini sendiri. Apa yang boleh anda semua katakan? Silakan. Siapa yang nak mulakan dulu? Silakan. Faedah dia ke apa ke? Daripada aktiviti perkemahan ni, kita dapat memupuk nilai murni dalam diri masing-masing. Baik. Memupuk nilai murni. Lagi ada lagi tak? Nilai murni contohnya macam saya dengan Syaun lah. Syaun membantu, macam saya dengan Azhar, Masya Allah. Baik, macam Cikgu. saya dengan Betul Azhar. Cikgu, at least kita dapat teamwork Cikgu kan. Betul, kerjasama. Saya ada Syaun untuk membantu saya. Betul, Nilai itu murni dia. tolong menolong. Ada orang lain lagi tak? Ya, itu dia. Baik Cikgu. Alright, Darisha Cikgu nampaknya angkat tangan dari tadi lagi. Darisha pun nak kongsi Cikgu. Silakan Darisha. Daripada perkemahan ni, kita dapat menghargai alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Kita kembali kepada alam semula. Jadi kita duduk dalam hutan, flora dan fauna. Tapi kita jangan lupa perkemahan ni bukan hanya kita boleh buat di kawasan hutan atau rekreasi. Boleh juga dilakukan di kawasan luar rumah. Musim-musim PKP ni tak boleh nak pergi camping, kita buka kemah depan rumah kita. Boleh juga Cikgu. Boleh juga. Itu pun aktiviti perkemahan juga. Tidak menjadi halangan dan tidak menjadi Betul, masalah. tak kisah di mana saja asalkan tempat itu sesuai. Itu dia. Baik, sambil sebelum kita nak persilakan rakan kita untuk bagi pandangan mereka, saya nak tanya Cikgu. Cikgu ada tak pengalaman-pengalaman yang tak boleh dilupakan ketika mana camping? Mungkin Cikgu ada pengalaman-pengalaman masuk hutan dan sebagainya Cikgu. Saya ada satu pengalaman ni semasa pergi bercamping di Selat Pancur ni. Hujan sangat lebat. Bila sangat lebat, kita faham-faham lah, kita perempuan duduk dalam kemah takut dengan takut air naik lah apa semuanya. Tapi itulah sebabnya perlunya kita memastikan keadaan kemah kita tu dalam keadaan baik, cara pemasangan yang betul. Dan juga jenis kemah kita lah, kemah kalis air. Tapi memandang pada hari itu hujan sangat lebat dengan ributnya, kita semua keluar daripada kemah dan berkumpul di tempat perhimpunan lah. Alhamdulillah kami semua selamat, tapi keadaan masa tu amat menakutkan lah. Di tepi pantai dan hujan lebat. Itu dia. Cikgu memang suka bercamping tepi pantai Cikgu. Saya kan duduk Langkawi banyak pantai-pantai. Betul, itu dia. Saya ada juga pengalaman Cikgu kalau di Langkawi, di Telaga 7 dan juga Pantai Pasir Tengkorak. Betul. Antara tempat yang saya pernah juga pergi camping lah dekat situ kan. Alright, kita nak tanya rakan-rakan kita. Siapa lagi yang mungkin nak kongsikan pandangan anda? Mungkin kita tak dapat nak dengar daripada semua Cikgu. Mungkin the last one lah. Siapa yang nak kongsikan pandangan anda berkenaan dengan subjek yang kita belajar hari ini? Silakan. Saya nampak Khairul tu. Okey, silakan. Silakan Aiman. Khairul, minta Khairul. Faedah daripada aktiviti perkemahan ni, saya dapat semangat gotong royong dan semangat kerjasama antara rakan-rakan lah yang kuat. Itu dia, semangat gotong royong. Selain itu Azhar, dia juga membina keyakinan diri. Kadang-kadang kita duduk dalam rumah aja, kita tak pernah terdedah dengan aktiviti luar. Kita melawan diri kita daripada perasaan takut, meningkatkan keyakinan diri lah. Yang mana saya yakin pelajar-pelajar kita semua ni memang semua berkeyakinan diri lah. Baik Cikgu, saya nak tanya Khairul selaku ketua camp kita, kalau pergi camping, apa aktiviti yang paling Khairul suka sekali? Mungkin Khairul boleh share. Aktiviti yang yang saya paling suka sekali jungle trekking lah. Jungle trekking Wow. Saya suka flying fox.
Cikgu suka fly and fox. Suka terbang. Saya benda yang paling suka sekali kalau pergi camping, saya suka tidur, cikgu. Oh, tu kena pastikan kemah memang sesuai lah. Itulah, cikgu. Kena kemah elok-elok kan nanti korban pula. Ya, itu dia. Baik cikgu, itu dia. Terima kasih banyak cikgu Dona kerana sudi bersama-sama kita pada pagi ini dalam subjek pelancongan dan rekreasi dengan topik kita perkhemahan, dan juga rakan-rakan kemah saya, rakan-rakan camp saya daripada College Vocational Langkawi Kedah. Kita ada Darisha, kita ada Fatin, Syamimi, Aiman, Khairul dan Hana. Thank you so much kepada semua kerana sudi bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Dan cikgu, moga-moga pertemuan kita ni bukan pertemuan yang terakhir, cikgu. Sebab kejap lagi kita nak masak-masak juga dah berbuka puasa. Alright, last cikgu, mungkin kata-kata akhir, rumusan ataupun nasihat cikgu kepada rakan-rakan kita di Google Meet dan juga rakan-rakan kita di rumah yang sedang menonton pada ketika ini, cikgu. Apa yang dapat saya rumuskan, aktiviti perkemahan ini merupakan salah satu aktiviti yang menarik lah. Dan amat digemari pada masa kini. Tapi memandangkan PKP, tapi tak apa, lepas ni kita boleh teruskan. Maksudnya perkemahan ni amat menyeronokkan, tapi kita kena sentiasa pastikan kita mengikut prosedur keselamatan yang betul. Seronok-seronok juga, tapi kita kena fikirlah risiko-risikonya. Ya, itu dia. Seronok-seronok juga, SOP tetap kena jaga. Dan macam cikgu cakap tadi, sebenarnya nak berkempen tak semestinya hutan, dekat depan rumah pun boleh, cikgu, kan. Tinggal kita nak ataupun tak nak. Nothing impossible in this world. Wah, begitu kan. Tidak ada yang mustahil. Baik, dan terima kasih sekali lagi cikgu dan juga rakan-rakan kita di Google Meet, dan juga kepada anda yang setia di rumah tu kan, ada yang guna kayu kan, ambil kayu dekat luar rumah tu punya nak pasang macam kemah juga. Tak apa, jangan risau. Moga-moga anda semua berpeluang untuk pasang sendiri kemah dan juga pergi camping sama-sama juga, insyaAllah. Sampai berjumpa lagi di Teroka Didik TV KPM di lain waktu dan di lain ketika. Assalamualaikum dan salam sejahtera.